Cikgu ini berkongsi dengan anda bagi sains tingkatan 1, bab 6 jada berkala, praktis sumatif 6, kecuali soalan 4 dalam video yang lain, buku teks muka surat 191 hingga 193. Video ini untuk murid yang memerlukan atau untuk ulang kaji dalam bahasa Melayu dan bahasa Cina. Jom kita lihat soalan 1. Raja menunjukkan 3 jenis bentuk, iaitu bulat, petak dan pentagon yang mewakili atom-atom bagi beberapa unsur yang berlainan. Berdasarkan raja, kena pasti gabungan atom yang mewakili A. Molekul bagi suatu sebatian. Kita lihat dulu definisi sebatian. Sebatian terdiri daripada 2 atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Jom kita cari yang 2 unsur, antaranya A, B, F, H dan P. Ada lagi? Ada, iaitu E, G, M dan juga N. Untuk soalan B, molekul bagi suatu unsur yang terdiri daripada 2 atom. Maka jawapannya ialah C, I, J dan O. Soalan C. Molekul bagi suatu unsur yang terdiri daripada 3 atom, iaitu jawapannya D, K dan juga L. Soalan 2. Raja menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala. A. Nyatakan jenis unsur bagi P dan A. Ingat semula jadual berkala. Dari sini jelas ternampak P ialah logam, manakala A ialah bukan logam. Soalan 2B. Apakah perbezaan ciri fizikal P dan A? P ialah logam, jadi P berkilau, A pudar. P boleh mula, A rapuh. P boleh ditempa, A tidak boleh ditempa. P merupakan konduktor elektrik, A tidak boleh mengkonduksikan elektrik. P ialah konduktor haba, manakala A penebat haba. Takat lebur P tinggi, takat lebur A rendah. Soalan seterusnya, 2C, besi ialah sejenis logam. Oleh itu, besi memiliki sifat permukaan yang berkilau. Walau bagaimanapun, besi mudah berkarat. Mengapa? So, ini kerana besi tersebut telah teroksida ataupun telah bertindak balas dengan oksigen, menghasilkan lapisan besi oksida di bahagian permukaan besi tersebut. Soalan 2D. Grafit merupakan satu contoh unsur karbon. Apakah ciri grafik yang membolehkan grafik digunakan sebagai mata pensel? Grafik sesuai digunakan untuk membuat mata pensel kerana grafik menghasilkan warna hitam, lembut dan mudah dibentuk. Soalan 3. Noraini ingin membuat jam nanas menggunakan resepi yang diberikan oleh ibunya seperti yang dinyatakan di bawah. Langkah pertama, kupas kulit nanas dan parut nanas tersebut. Kedua, kisar nanas menggunakan pengisar. Ketiga, asingkan jus daripada serat nanas. Langkah keempat, masak serat nanas yang telah dikisar di atas dapur menggunakan api yang sederhana. Tambahkan gula, garam dan sedikit pewarna kuning. Kelima, kacau campuran tersebut sehingga menjadi pekat dan melekit. Dan akhir sekali, selepas siap, sejukkan jam tersebut dan simpan di dalam peti ais. Okey, soalannya A. Namakan kaedah pengasingan bahan yang digunakan dalam resepi tersebut. So, kaedahnya ialah penurasan. Soalan B. Antara langkah 1 hingga 6, yang manakah melibatkan kaedah pengasingan, iaitu kaedah penurasan yang anda namakan di 3A.
So, di sini ada 6 langkah. Jawapannya ialah langkah yang ke-3. Soalan 4, boleh rujuk link di atas sudut kanan atau dapatkan link video di bahagian description. Kita teruskan dengan soalan 5. Beberapa orang murid telah menyediakan radas seperti raja untuk mengasingkan pasir dan garam. Mereka mendapati campuran tersebut mengambil masa yang sangat lama untuk dituras. Oleh itu, mereka mengacau campuran dalam kertas turas tersebut menggunakan rok kaca. Adakah tindakan mereka wajar? Berikan alasan anda. So, sebenarnya tindakan mereka tidak baik kerana tindakan tersebut hanya menyebabkan kertas turas terkoyak. Kertas turas mudah terkoyak apabila basah. Soalan terakhir, soalan 6. Atiran secara tidak sengaja telah menumpahkan pasir ke dalam bekas garam. Bagaimanakah dia dapat mengasingkan garam dan pasir daripada campuran tersebut? Nyatakan keadaan pengasingan yang patut dilakukan olehnya dan terangkan langkah-langkah dalam keadaan pengasingan tersebut. Kaedah pengasingan ialah kaedah penurasan. Untuk langkah pertama, larutkan campuran garam dan pasir bersama air. Kemudian turas larutan tersebut menggunakan kertas turas. Pasir yang tidak larut dalam air akan tertinggal pada kertas turas, manakala garam yang telah larut dalam air akan melepasi kertas turas. Akhir sekali, biarkan larutan garam tersejat dan meninggalkan hablur garam. So, sekian sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anda. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.